Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita pada muka surat Al-Qismu Al-Khamis, ya. Ayyunwa ma'al ghairil ibadati syai'un akhar. Ini macam zihar ataupun talak, kalimah haram. So dia bergantung pada niat dia dalam mazhab Syafi'i lah. So akan disoal bila disebut kalimah haram kepada isteri dia, itu akan ditanya oleh hakim apa niat dia. Okey, selesai isu pembahagian tasyrikun niyah. Kita masuk pula bab pada muka surat Tanbihan 36. Ini penting, ya. Muka surat 36 iaitu kaedah dia, ma awwaluhu minal ibadati dzikrun wajib iqtiranuha bi kulli lafzi. Satu benda yang bersifat ibadat wajib kita niat serentak dengan semua lafaz, macam Allahu Akbar. Dan juga dalam talak pun dia pun ambil kaedah ni. So yang kinayah dia panggil. Jadi sembahyang kita mesti Allahu Akbar. Niat itu berlaku pada setiap lafaz Allahu Akbar. Cuma puasa saja dia dimaafkan. Kerana ada masyaqqah, kita nak dipanggil apa? Nak tataluk, nak tengok, nak observe fajar naik, nak serentak dengan fajar naik itu susah. Tak semua orang ada kepakaran benda tersebut, maka dimaafkan dan dikecualikan daripada iqtiran, maka diharuskan niat di waktu malam sebagai termasuk di dalam kaedah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Famin dzalika as-salah wa maqna iqtiraniha bikulli takbir an yujada jami'un niyah al-mu'tabarati, yang sampai saja kusma fardhu maghrib itu inda kulli harfi minhu. Kalau tak ada maka tidak sah niat tersebut. Wa makna al-iktifa, apa makna iktifa? Bi awwalihi annahu la yajibu istishabwa ila akhirih. Kalau kita wajib iktifa pada awal, niat pada awal, bar tu tak ada niat tak apa dah. Waqtahu Imam Al-Haram Wal-Ghazali. Ini pendapat yang diamalkan lah. Tapi kalau ikut kaedah mazhab, lillahi pada fardhu maghrib itu kena kekal sampai Allahu Akbar. Selagi mana tidak ada benda yang menafikan niat, tidak batal. Ini dia panggil istishabun niyah. Begitu juga dalam kes niyatu kinayati talaq. Kalau separuh niat talak itu berlaku pada lafaz, maka tidak jatuh. Dia kena keseluruhan dia. فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِجَمِيعِ اللَّفْظِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ بَيْنَ رَوْضَةٍ. Okey. Dia mesti niat talak itu pada setiap daripada kalimah anti itu sampailah kalimah habis. Wa min dzalikal al-wudu wal ghusli fa yustahabbu iqtiran an-niyyati fiha ma'a tasmiyah. Ini sunat saja, kita niat wudu tu sampai bismillah sampai ke kaki. Wa min dzalika al-ihram, at-tawaf, al-khutbah, kalau kita wajibkan khutbah niat. Tapi yang penting kita niat secara gambaran pun dah cukup dah sebenarnya khutbah ni. Memang kita nak baca khutbah Jumaat. Jadi kita teruskan saja khutbah kita. Baik. At-tanbihus tsani, ini benda yang sangat penting dalam pemikiran fiqh. Dia kata apa? At-tanbihus tsani qad yakunu lil ibadati awwalun haqiqiyyun wa awwalun nisbiyyun fayajibu iqtiranu niyyati bihima. So awwalul haqiqi memang dia bersifat mula-mula betul-betul, tak didahului dengan benda lain. Awalun nisbi, awal kepada nisbah. Okey.
dan sudah didahului oleh benda lain. Misalnya Fatihah yang kedua. Mula-mula kita bangun rakaat kedua, dia awal juga tapi awalun nisbi. Sebab dia telah didahului oleh Fatihah yang awal. So, macam kita sebut hadis. Okey. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Ada apa nama dia bismillah, ada alhamdulillah. Jadi bismillah dia panggil awalun haqiqi, alhamdulillah awalun nisbi. Sebab apa nama dia dalam Quran dimulakan dengan bismillah dulu baru dengan alhamdulillah rabbil alamin. So bila kita tengok awal ni ada nisbi. Misalnya dalam kalimah falsafah bila Ibnu Rushdi sebut alam ini adalah yang pertama, qadim. Jadi kalau kita takwilkan perkataan Ibnu Rushdi itu dipanggil awal nisbi. Makna dia bukan dinisbahkan kepada azali ya. Makna makhluk yang pertama yang dicipta oleh Allah di dunia ni adalah alam. So awal dia adalah awal nisbi. Allah Ta'ala ni awal hakiki lah. Makna tidak ada awal sebelumnya, tidak ada akhir. Makna dia tidak terikat dengan awal dan akhir. Wal awwalu wal akhiru. Wa min dzalika at-tayammum. Fayajibu niyatuhu bin naqli. Kita kena niat daripada ni sebagai qaul lah. Masa kita pindah tanah ke muka tu dah niat dah. Bi annahu awwalul maf'ul bi arkani, kerana rukun yang pertama dalam tayammum adalah memindahkan tanah ya. Debu tanah, bukan tanah lah, debu tanah. Wa bi mashil wajhi. Jadi rukun yang pertama bukan dia sapu muka, pindahkan tanah tu. Basuh muka pun awal juga tapi nisbah kepada anggota badan. Tapi kalau dinisbahkan kepada pemindahan tanah, dia adalah awal nisbi. Pemindahan debu itu adalah awal hakiki. Li'annahu awal al-arkanu maqsudah wa naqlu wasilatun ilaihi. Itu nak terangkan. So kita ada awalun hakiki, kita ada awalun nisbi. Qala kaifiyatun niyati. Wa amma kaifiyatun niyati fatahtalifu bi ikhtilafil abwab. Kena tengok dulu apa isu dia. Wudu adalah cara dia mengangkat hadas. Zakat lain, sembahyang lain. So ini akan melihat kepada perbezaan tempat dan juga ibadat. Solat pula adalah fa innaha qasdu aqwalin wa af'alin mahsusatin mubtada'atin bitakbir muhtatamatun bitaslim bi syara'ita mahsusah. So haji pula niat dia qasdu dukhul fi syai'in. Semuanya berlainan. Kalau puasa pula bukan saja aku berpuasa melakukan, saja aku berpuasa meninggalkan larangan. So niat dia berbeza, kaifiyah berbeza mengikut ibadat. Okey, seterusnya yang penting, wa amma syurutun niyati arba'atun, setelah jelaskan al-Islam. Kemudian yang kedua ialah apa? At-tamyiz. Kemudian yang ketiga apa dia? Al-ilmu bil manwi. So kita tahu apa yang kita niat. Kalau kita tak tahu tak sah. Misalnya dia i'tiqad wuduk sembahyang itu sunat, tidak sah. Dia kena tahu wuduk itu adalah wajib. Tapi kalau benda sunat dia niat wajib, tak apa, tak ada masalah. Katakanlah dia buat selama ni, dia i'tiqad subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu dalam sembahyang itu fardu. Tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau dia i'tiqad Fatihah itu sunat, itu isu lain. Boleh membatalkan. Okey, sebab dia berat lah. Fardu lebih berat daripada sunnah. Dan yang keempat ialah adamul munafi. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan niat. Seperti murtad. Sebab itu kalau orang niat puasa waktu malam, dia berjima', tak batal niat dia. Sebab jima' tak membatalkan niat. Jima' membatalkan puasa. Dapat tak? Jima' membatalkan puasa, tidak membatalkan niat berpuasa. Itulah rukun dia secara ringkas. Kalau baca satu tak habis, saya ringkaskan dan penitilan asatizah boleh baca.
Kemudian kita masuk bab seterusnya, at-tanbihan, iaitu 46. Kita ada lagi 64 kaedah. Kita cepat. Qala ikhtalafa ashabuna asy-Syafi'iyyah hal niyyatu ruknun fil ibadat aw syartun. Pendapat yang terkuat adalah rukun. Fal aktsar fakhtarul aktsaru annaha ruknun. Okey, apa beza rukun dengan syarat? Rukun dakhilu syai'. Dua-dua kewajipan. Tetapi rukun dia adalah kewajipan dalaman. Disebut sebagai dakhilu syai'. Syarat wajib tetapi kewajipannya khariju syai', di luar ibadat. Wudu wajib tetapi di luar sembahyang. Takbiratul ihram wajib tapi dalam sembahyang. So, wajib yang di luar sembahyang nama dia syarat. Wajib dalam sembahyang nama dia rukun. Dapat beza tak? Di antara nisa, okey, itu sebab lain. Di antara contohnya kalau rukun puasa. Okey, rukun puasa yang mana syarat, yang mana wajib, yang mana rukun? Makan rukun ke syarat? Meninggalkan makan. Rukun. Sebab dia dalam, dia dalam. Tetapi baligh Syarat. So semua benda kewajipan yang sebelum dimulakan ibadat nama dia syarat. Dalam ibadat nama dia arkan. Nama dia arkan. Qala واختار القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ أنها شرط. Depa ikut seperti Hanafi. Dia seperti Hanafi. Wasyaikhan addaha fi salah ruknan wa qala fi saumi an-niyatu syartu saum wal mu'tamadu al-awwal ay anha ruknun la syartun. Saya ada pentakwilan pada benda ini. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam kitabnya Minhaj ataupun Al-Muharrar oleh Rafi'i, mereka dalam kitab sebut sembahyang dalam niat dalam sembahyang rukun. Okey. Tetapi dalam puasa depa pilih syartun. Namun bila dibahaskan semula, Imam Nawawi dan Rafi'i tidak beriltizam dengan istilah. Sebab dia sebut faraid syara'itus saum ataupun faraidus saum. So mungkin Imam Suyuti dia ada pandangan lain, tapi bagi saya Imam Nawawi dia tidak menjadikan. Kalau kita ada kitab Minhaj, cuba siapa buka kitab Minhaj tengok. Siapa ada kitab Minhaj sekarang ni? Apa yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Minhaj? An-Niyat. Siapa ada boleh baca tengok? Kalau siapa ada? Hari kita nak tasrih balik. Kita nak tasrih balik. Sebab Imam Suyuti macam kata Imam Nawawi pilih niat itu syarat. Okey, wal mu'tamad awal dia adalah rukun. Tapi bagi saya Imam Nawawi tak pilih niat itu sebagai syarat. Cuba tengok kitab. Siapa ada Minhaj? Cuba buka tengok. Yang kita bahas pada bulan lepas. Untuk orang was-was niat, sah kan sah lah. Yang was-was tidak memberi kesan. Wudu pun sah. Dia buat je lah, tak ada masalah. Sahkan niat orang was-was. Begitulah jawapannya. Kalau sembahyang, ulama bagi dia niat sebelum takbir. Seperti dalam kitab I'anah. Boleh untuk orang was-was niat sembahyang sebelum takbiratul ihram. Minhaj ada depan saya dah. Sila baca, sila. Dalam bab apa? Puasa. An-niyatu syartun li-shaum. Okey. Wa yustaratu li fardhihi at-tabiin. Dekat tu saja an-niyatu syartun li-shaum saja disebut sini. Okey, sebelum an-niyat tu dia bincang buat apa?
Sebelum tu waman asbaha muayyidan ni masalah anak bulan kot. Anak bulan. Waman asbaha muayyidan summa safara. Ayyada Fasarat ma'hum. safinatuhu. Ayyada ma'hum. Betul kan? Fasarat safinatu ila baladin ba'idatin Ayyada ma'hum. qiyamun fal aslahu annahu yumsiku baqiyatal yawm. Okey. Fatu Kemudian faslun an-niyatu syartun lisawm. Syartul lisawm ini dia bukan dia maksud syarat mustalahi. Maksud dia adalah apa dia syartul lughawi. Sebab dalam minhaj Imam Nawawi tidak beriltizam dengan mustalah usuli. Dia kadang-kadang beriltizam dengan apa dia lughawi saja. Bidalil selepas niat dia sebut apa? Kena tinggal jima'. Cuba baca lagi. Depan niat dia sebut apa? Wal apa an-niyatu syartul lisawmi. Kemudian Wa yushtaratu li fardhihi at-tabyitu. tengok. Sebab bila tengok mana boleh ulang dua kali, betul tak? Sebab dia kata wa yushtaratu fi niyyah. Okey. Niat tu syarat, kemudian disyaratkan lagi. Dua kali syarat. Ialah at-ta'yin. Jadi qarinah dalalatus siyaq itu menunjukkan bahawa an-niyatu syartul lisab itu al-muradu bihi syar itu adalah ruknun. Bijami' adalah ma la budda minhu, ma yajibu minhu. Jadi untuk kita cuba mentakwil apa yang disebut oleh Imam Suyuti bahawa Imam Nawawi menyatakan wa qala fi sab an-niyatu syartul sab. Ini ibarat dia dalam minhaj. Makna dia kalau kita nak munaqashah lah, Imam Suyuti tidak menta'ammul tadabbur betul-betul matan yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam. Ini munaqashah yang saya buatlah. Makna dia, dan Imam Suyuti kata apa? Wal mu'tabad awal annaha ruknun la syartun. Dan ini tak menyalahi pendapat Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi bila disebut syartul lisam itu muraduhu al-lughawi, bukan istilah. Jadi ini kita nak, orang kata apa, nak mendamaikan di antara dua pihak. Dapat tak? Dapat tak masyayikh kita? Okey. Kemudian permasalahan niat sebagai mukhassis dalam sumpah itu khilaf di antara ulama. Kita baca secara muradul kiram saja. An-niyatu fil yamin tukhassisul lafzul 'am. So seorang tu katalah dia bersumpah tak nak makan ikan, dia taksiskan tak nak makan ikan, melainkan ikan keli, melainkan ikan apa nama dia siakap. Jadi tak ada masalah. Niat dia boleh mengkhususkan sumpah dia. Itu cara ringkas ya. Kemudian at-tanbis al-thalis muka surat 48, qala al-ulama maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Ini di mahkamah. Kadang-kadang diminta sumpah, maka ataupun di luar kita nak tahu seseorang itu dia punya lafaz dia bergantung pada niat dia. Apa tujuan? Misalnya maqasidul lafzi kal yamin wal i'tikaf wan nadri wal hajj wa nahwiha min as-salah. Kita tak tengok dia punya cerita hati, kita tengok kepada niyatil lafz, iaitu annahu la yu'tabaru fi niyyah illa niyyatu sahibiha al-mutalaffiz bimadmuniha. Jadi kita hanya tanya orang yang bersumpah sahaja. Melainkan di mahkamah hakim boleh niat sumpah untuk orang yang didakwa. Illa fi suratin wahidatin wa hiya al-yaminu 'inda man lahu wilayat at-tahlif. So kita tengok di sini hakim boleh menjadi wakil niat kepada orang yang diminta sumpah. So ini dipanggil apa? Niyatul qadi. So hakim minta sumpah apa? Untuk dia cakap tak bohong. So kita bergantung, kita tanya hakim tadi masa minta orang yang dituduh tu hakim niat apa? Kita tak tanya orang yang bersumpah tu, kita tanya niat hakim. Kalau hakim tu minta wasiqah lah. Kalau hakim tu minta yang lain, dia lain lah. So dalam mahkamah saja niat lafaz ditujukan
kepada Tuan Hakim, tidak ditujukan kepada orang yang bersumpah. Kalau dia bersumpah misalnya dia tak nak makan daging, kita tak tanya orang lain, tanya kamu tadi masa kamu bersumpah tak mau makan daging itu daging apa? Maksudnya daging kambing. Ayam saya taksis saya nak makan daging ayam. Nampak tak? So kita tengok di sini niat ini juga memainkan peranan. Sebab orang Arab ni dia suka bersumpah. Orang Melayu ni jarang. Baik. Kaedah seterusnya. Tadnib maksudnya pada penyudah lah. Satu perbahasan yang dimasukkan kerana ada hubungan. Jadi asal dia daripada zanab, ekor. So perbahasan ni bawah sekali. Dan nak habis dah beroboh. Itu nama dia tadnib. Dia macam tatmim. Ya'lam anna an-nafla la yaqumu maqamal fardi wa la yujzi. Sunat tak boleh ganti fardu. Kalau kita semayang sunat. Tadi saya ada terbaca juga artikel seorang artis, dia nak ganti qada semayang dia yang lain, dia buat solat sunat 17 rakaat. Okey, nak gantikan fardu. Kalau ikut kaedah ni tak selesai. Tapi yang tu ada mazhab lain lah, tak apa. Ini bukan isu salah betul, saya nak tatbik kaedah ni je. Kalau kita puasa, macam mana soalan Ustaz Ruzani itu? Puasa macam mana? Tak faham. Puasa fardu boleh ganti dengan sunat, buat sunat sekali dengan fardu, niat sama boleh ke? Tak boleh? Tak boleh. Melainkan dalam puasa 6 ya. Puasa 6 lah. Boleh ya? Itu Syafi'iyah ya. Mazhab lain tak boleh. Okey. Kemudian wa kharaja an hadzal asli. Setiap kaedah mesti ada pengecualian. Ini dipanggil ahkam mustasnayat. Sebab tu ulama dia sangat teliti dalam setiap hukum hakam. Setiap kaedah mesti ada pengecualian. Suwarun yata'adda bihal fardu biniyatil nafli. Ada benda yang kita buat sunat dapat ganti wajib. Contoh, aghfalal mutatahhiril lam'atan wa ghasalat biyatit takrar. Dia ada terlupa basuh kawasan kaki yang terkena macam minyak ke, liquid paper ke. Kemudian dia niat wuduk sunat. Dia basuh balik kawasan yang masa dia wuduk wajib tu. Cover. Boleh. On. Secara istihsan. Tapi Syafi'i dia tak guna istihsan. Ini min babi darurah. Mustalah dia tak guna istihsan. Tapi saya cuba mengkaji juga isu ni. Bila dalam risalah, Imam Syafi'i memang dia kritik istihsan. Dia kata, tetapi melainkan istihsan bid dalil. Seolah-olah prinsip Imam Syafi'i, asal usul tak guna istihsan. Tetapi dalam bab yang darurah, kita boleh guna istihsan yang disebut sebagai al-istihsan bil darurah. Sebenarnya boleh dikaji mendalam lagi lah. Baik, ajza'ahu fil asah. Sah mengikut pendapatnya asah. Bi khilafi ma law in ghasalat fi tajdid. Kalau terbasuh lain ini dia memang nak niat wudu. Ini dia basuh kaki ya. Bukan niat apa-apa pun itu tidak sah. Qala tadhakkara fi qiyamihi tarka sajdatin wa kana jalasa bi yadil istirahah kafahu an julusi rukni fil asah. So dia tertinggal dia panggil apa? Sujud yang pertama. Kemudian dia terus sujud. Kemudian dia nak bangun terus. Masa nak bangun terus itu dia niat istirahah. Istirahah kan dalam mazhab Syafi'i sunat. So, dia tak buat duduk di antara sujud yang pertama. Dia sujud, dia ingatkan dia ada buat dah. Masa dia nak bangun ke rakaat kedua tu, dia duduk istirahat. Kemudian dia berbuat, aku tak buat tadi. Niat istirahat tu cukup menggantikan duduk di antara dua sujud yang pertama itu. Ya. Kemudian tasyahud akhir yang dun al-awwal thumma tadhakkara. Ajza, ini mudah lah. Jadi tasyahud akhir disangka tasyahud awal, tak ada apalah. Dia buat dia. Yang penting rukun semua lengkap dia sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ajza'ah. Sembahyang subuh. Baik.
Kemudian nawal hajj dan umrah itu okey. Dia niat sunat dapat fardu. Saja aku menunaikan haji sunat. Dia buat pertama kali tu, sah, tak ada masalah. Baik, ini pembincangan penutup. Dia tak ada kesan hukum pun, kesan pahala. Al-munqati' ini menggembirakan orang yang kaki masjid. Dia sakit. Ada banyak kes. Ada jemaah-jemaah yang dah berpuluh-puluh tahun duduk masjid, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba sakit, tiba-tiba tak boleh pi ya. Ada kanser dan sebagainya. Saya tanya Tok Menakan saya dulu, rajin pergi masjid, subhanallah, tiba-tiba dia kena kanser batu karang tu. Teriak dia tak boleh, sebab dia memang tok siap masjid, jadi bila nak meninggal itu berbulan-bulan dah tak pergi masjid. Tapi setiap hari dapat pahala. Terpotong kaki apa semua tu. Tapi kata nak pergi masjid baru nak niat, tak adalah pahala tu. Al-munqati'u 'anil jama'ati li'udhri min a'dharil jama'ah. Ada dekat 20 lebih. Boleh baca dalam minhaj. Bab kita salatil jama'ah, baca a'dharuha. Hujan lebat, sakit, tak ada orang bantu, cakut duit hilang, ribut taufan, ketakutan am macam Covid dulu, khaufun am, macam-macam dekat 20. Kemudian jaga orang sakit, urus orang sakit sendiri. Apa lagi? Banyak di antara dekat 20 juga. Boleh apa ni? Tidur masuk tak? Tidur. Kalau dia selalu pergi tertidur, dapatlah kena dia niat dah. Idza kana niyatuhu huduraha, dia niat memang nak pergi sembahyang jemaah. Laula al-'udhru yahsulu lahu thawabuha, kalau dia tak ada uzuran dia pergi. Dapat pahala insya-Allah. Ini yang dikatakan dalam hadis, niyatul mukmin khairu min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya, bukan semua keadaan lah, keadaan yang tertentu. Kama ikhtarahu fil kifayah. Kifayah ni kitab Ibnu Abul Mahasin Ismail Ruyani. Tapi tak ada dalam cetakan yang ada Kifayah ni adalah syarah tanbih Ibni Rif'ah. Tak jumpa di cetakan dia, tak ada. Dia bukan Kifayatul Ahyar. Seorang kata Kifayatul Ahyar dia tidak dianggap muktamad dalam Syafi'iyah. Walaupun kitab dia bagus, tapi ulama Syafi'i dia tak masukkan sebagai kitab-kitab rujukan utama. Tapi baca bagus. Dia punya syarahan dia sangat-sangat bagus. Tetapi untuk dinisbahkan sebagai syuruh kitab-kitab Syafi'iyah, dia tak mendapat sambutan. Nak buat macam mana? Dia ada asbab-asbab dia lah. Dia ada asbab dia keluar daripada qawaid mazhab dan sebagainya. Maknanya dia ada mazhab dia sendiri, dia ada kefahaman dia sendiri. Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Dia bukan satu-satunya, di antara ulama Syafi'i yang memuji Ibnu Taimiyah, maka sebagai ulama lain tak penggemar. Dia seperti Imam Ibnu Katsir dan sebagainya. Sebab itu aliran dia agak berlainan sedikit. Tapi ala kulli hal semua ulama-ulama. Cuma kita bincang di segi manhajiyah sajalah. Baik. Qala fi muhimmat, iaitu Imam Isnawi dalam kitabnya Al-Muhimmat, lebih kurang 14 jilid. Wa naqalahu fil bahar, dia nukilkan dalam kitab Ruyani dalam bahar anil Qaffal. Qaffal saja as-saghir. As-saghir dia ada al-kabir, Syafi'i ada yang as-saghir yang muktamad yang selalu digunakan ashabul wujuh as-saghir, as-saghir. Wartadahu, dan kalimah irtada ni kalimah tarjih. Kalimah pentarjihan. Wa jazama bil Mawardi fil Hawi wal Ghazali fil Khulasah. Wahwal haq, itulah pendapat yang terkuat. Al-Hawi ni dia bersaing dengan kitab Imam Haramain Nihayatul Matlaq. Tak tahu siapa yang lebih awal terdahulu dan sebagainya. Jadi tapi itu persaingan yang kuat. Qala Suyuti rahimahullah wal ahaditsu sahihatu tadullu lidzalik. Jadi kalau siapa yang biasa pergi masjid dan sebagainya, maka kalau dia terputus disebabkan keuzuran, maka diberikan pahala insya-Allah. Itu dipanggil Pak Al-Karim, idza wa'ada manaha wa idza aw'ada
samaha. Tuhan yang pemurah ini bila dia berjanji dia bagi, bila dia ancam dia mungkin maafkan. Okey. Baik, wallahu alam. Kita masuk kaedah yang seterusnya, al-qaidatus tsaniyah.